Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Sabarina Syafiee. Nama saya Nur Aisyah Anati binti Johari daripada kelas SMQ 1024 Group A. So untuk assignment individual SMQ 1024 ni, saya diberikan tugas untuk design C++ code untuk return value type function. So sebelum saya type saya punya code, saya akan plan saya punya output macam mana. So kita tengok soalan dia sekejap. So dalam soalan ni dia mention yang dalam saya punya output tu kena ada 3 data, which is daily new case, recovered case dengan death. Kemudian saya kena display overall total case, total recovered, total death dengan percentage masing-masing untuk 2 decimal places. And the function file must be defined as return value type function, return value type. Lepas tu dia punya function name dengan parameters dia saya perlu namakan macam mana soalan ni nak, which is display total case dengan total case, total REC dengan total death. So, first off, of course kita kena include IOStream. IOStream stand for in and out stream, which is kita perlukan IOStream ni sebab kita nak support console input output C++. Kemudian include Fstream sebab dalam kod ni saya guna IFP. Kemudian include string. Dalam kod ni juga saya ada guna string. Untuk support string tu kita perlukan include stream, dan untuk guna IFP tu saya perlu include Fstream. Kemudian include IOMANIP disebabkan dalam saya punya kod ni saya ada guna fix dengan set precision. So untuk support function tu saya kena include IOMANIP. Kemudian using namespace std. Ni namespace std ni dia statement untuk access standard C++. Kemudian hashtag define and x, y, z ni, dia setiap variable dalam ni saya dah declarekan dia punya, saya dah assignkan dia punya value dia siap-siap dekat bahagian atas ni. Kenapa saya assignkan value dia dekat atas ni? Sebab lebih mudah. Sebab saya punya plan untuk coding ni, kalau saya nak tambah data, saya guna IFP, which is saya akan, IFP tu dia akan baca data yang saya tulis, saya kumpul dekat bahagian sini. So bila kalau saya nak tambah data, saya boleh tambah je dekat sini. So dia lebih teratur saya buat dengan cara ni. So bila saya tambah data tu, of course dia punya array tu pun, dia punya size array dia pun kena ubah juga. So bila saya bila saya letakkan dia punya n tu dekat bahagian sini, n ni mewakili dia punya size array dia. So bila saya tambah data, saya boleh ubah je dekat bahagian sini. And untuk variable lain ni, dia accumulative data, which is untuk percentage tu nanti. Kalau bila saya tambah data, of course lah dia punya accumulative data dia pun berbeza. So boleh je tambah dekat bahagian sini. Kemudian untuk saya punya return value type, saya guna void. Dia lebih mudah untuk digunakan sebab void ni dia tak guna return. Dalam void tu, saya guna for loop, which is which is dalam for tu saya buat I sama dengan 1, I lebih kecil ataupun sama dengan n. Means that dia akan display kan data dia tu daripada data yang pertama sampai ke data yang ke-14, which is untuk data yang saya kumpulkan tu adalah 14 hari. Lepas tu cout ni saya nak display lah dalam saya punya output, and saya repeat the same step for recovery dengan death. Kemudian void main, kat bawah tu kita ada string update. Update ni dia punya variable, means that variable untuk
data yang saya kumpulkan kat bahagian sini, inilah string dia tu, inilah update dia tu, inilah variable dia tu. So, and kita ada double total case yang dekat atas tu, array yang dekat atas. So, kita ada 3 array dalam data ni. Ini array kita, 3 array tu. Yes. So IFP ni of course kita kena ada F stream dekat bahagian atas. Lepas tu kita kena ada if stream IFP untuk declare dia punya input pointer. Lepas tu ada IFP.open ni which is kita nak openkan file tu. Lepas tu dalam tu kita gunakan for loop which is kita untuk string tu kita ada 3 string. So saya mention 3 dekat sini. And then untuk for loop dekat sini, yang ni kita ada 4 data. So kita mentionkan n tu dekat sini. So dia IFP ni pula, dia akan read data through operator yang ini. Operator yang ini. Dia lain daripada cout. Cout dia ke sebelah sana, yang ni dia ke sini. So misalnya dia baca data tu. So, and then before we close IFP, before kita type IFP close ni, kita kena mention setiap function name dengan parameters ni untuk kita punya void. Kemudian after that, bila kita dah baca, kita punya C++ ni dah baca dia punya data, sekejap kita run dulu. So ini data yang keluar yang saya kumpul dalam masa 14 hari tu. Lepas tu untuk total tu kita buat submission. Kita buat cara yang biasa, saya mention saya declarekan dia punya variable dia, sum case untuk total daily new case, sum REC untuk total recovery, sum death untuk total death selama 14 hari. So sum case tu kita kena buat dia equal dengan kosong. Lepas tu kita guna for loop sampai ke n. Lepas tu sum case kita buat plus equal total case. Total case ni array yang tadi tu. Bila kita buat plus ni means that dia akan tambah ke semua data-data yang dalam satu-satu array tu. So kalau kita buat plus means that dia akan kira berapa banyak data dalam array tu. So saya buat plus je sebab saya nak tahu total dia. So saya repeat the same step for recovery dengan death juga. Kemudian saya buat cout. Daily new case saya mention ni total daily new case contohnya. Lepas tu saya coutkan dia punya nilai dia tu. And then nanti dalam output dia akan keluar nilai dia tu. Kemudian yang bahagian sini saya buat double slash sebab saya just kalau siapa-siapa yang baca kod ni, dia boleh tahu mana datangnya nilai X, Y, Z ni. Apa sebenarnya nilai ni. Actually nilai ni kumulatif data untuk hari yang paling latest. Saya buat 6 hari bulan 4, 24 hari bulan 3 sampai 6 hari bulan 4. So, ini kumulatif data sampai 6 hari bulan 4. Kemudian untuk percentage, saya ambil total setiap new case, recovery dengan death tu. Saya bahagi dengan kumulatif data. Kemudian saya darab dengan 100. Kemudian saya buat cout percentage. Dekat sini saya letak fix dengan set precision. Sepatutnya boleh je kalau saya nak letak cout.setf iOS fix. If I'm not mistaken, dengan cout.precision dekat bahagian atas. Lepas tu mention dalam precision tu kita letak 2. Tapi kalau saya buat macam tu, nanti setiap data saya tu dia akan bagi dalam 2 decimal places, which is saya lagi prefer kalau untuk percentage tu saja yang 2 decimal places. Kemudian inilah data yang saya dapat tu. Yang ni data yang saya kumpulkan dalam masa 14 hari. Ini total setiap data-data tu. Ini dia punya percentage dia. Lagi satu, saya punya data tu saya collect daripada Facebook official Kerajaan Kedah. Dalam tu dia ada bagi data-data tentang COVID case lah di Kedah. Sekian, itu sajalah daripada saya.